Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan para ulama yang mu'tabar berhubung dengan Imam Mahdi. Ramai kalangan ulama-ulama yang mu'tabar. Mu'tabar ulama yang diambil kira pandangan mereka, yang mujtahid, yang diketahui mendalamnya ilmu mereka dan adilnya mereka dalam menegakkan yang adil. Mereka ni tak takut pada siapa dia. Ulama yang benar-benar warasatul anbiya, waris nabi-nabi, yang menyebarkan ajaran nabi kepada manusia. Menurut Al-Hafiz Ibn Kathir di dalam tafsirnya, menurut pendapat yang jelas bahawa di antara imam-imam yang memimpin umat itu ialah Al-Mahdi, yakni yang mendapat petunjuk, gelaran imam pemimpin yang mendapat petunjuk, yang telah diberitahu oleh hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang menyebut perkara itu. Bukannya yang ditunggu oleh golongan Rafidah, bukan seperti Imam Mahdi yang ditunggu oleh kalangan yang Rafidah, mereka yang enggan kepada syariat, tunggu je, tidak memperjuangkan syariat, tak beramal dengan syariat yang sebenar. Di mana menurut dakwaan mereka Imam Mahdi itu telah dilahirkan, kemudian akan zahir pula dari satu rongga dalam bumi ini, di Samarah. Pendapat ini tidak ada kebenarannya, pendapat ini lemah. Itu menurut tulisan Ibn Kathir. Menurut Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, iaitulah syarah Sahih Bukhari, Ibn Hajar Al-Asqalani telah berkata, Abu Hasan Al-Khasai Al-Abadi di dalam Manaqib Asy-Syafi'i telah menjadi khabar mutawatir bahawa Imam Mahdi itu zahir dari kalangan umat ini. Khabar mutawatir dengan makna khabar yang diriwayatkan oleh ramai para sahabat dan ulama-ulama yang tidak boleh dibohongi lagi. Mutawatir, yakni yang diriwayatkan oleh ramai, bukan seorang meriwayatkannya. Menurut Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Mukhtasar fil Mahdi Al-Muntazar, sesungguhnya aku telah diminta supaya mengarang kitab ini, yakni tentang Imam Mahdi yang sebenar, bagi menjelaskan dakwaan satu golongan di zaman kita ini dan zaman sebelumnya yang mengaku dirinya menjadi Imam Mahdi, dan tidaklah mereka mengetahui bahawa dakwaan sewenang-wenang mengaku Imam Mahdi itu suatu kesesatan dan menyesatkan. Seterusnya beliau menyebut beberapa hadis tentang Imam Mahdi dan menjelaskan riwayat-riwayat yang sebenar berhubung dengan perkara itu. Sebabnya dalam sejarah banyak orang muncul mengaku dialah Imam Mahdi. Itu orang bodoh. Orang bodoh, tak betul, sesat. Imam Mahdi ini bukan boleh mengaku gitu. Mestilah dilahirkan dengan tanda-tanda yang disebut oleh Nabi SAW daripada zuriat Nabi, keturunan Nabi, yang memimpin, yang layak memimpin. Bukan nak suruh orang ikut dia begitu je, sesat, tak erti apa, tak ada ilmu. Orang yang ada ilmu, yang ada ilmu, ada ketokohan, ada kehebatan, yang boleh memimpin umat, bukan satu negeri, seluruh umat Islam, boleh memimpin umat. Ini akan berlaku di akhir zaman dengan tanda-tanda. Menurut pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bahawa hadis-hadis yang menjadi hujah berhubung dengan zahirnya Imam Mahdi adalah terdiri daripada hadis-hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad dan lain-lain. Menurut Asy-Syaukani,
Asy-Syaukani ialah seorang alim dari negeri Yaman yang terkenal. Bahawa hadis-hadis yang diriwayatkan berhubung dengan zahirnya Imam Mahdi, yang dapat aku mengkajinya sebanyak 50 hadis. 50 hadis. Ada yang sahih, ada yang hasan. Ada yang sahih ialah hadis yang diriwayatkan oleh mereka yang cukup syaratnya. Tiap-tiap sanad, tiap-tiap orang yang diambil hadis ini bersianu turun temurun sampai kepada sahabat. Orang ini orang yang diketahui alimnya, diketahui waraknya, kuat pegangan agamanya yang tidak bohong, diketahui kuat ingatannya kuat, bukan pelupa, ingatan dia sangat kuat. Bila dia dengar dia ingat selalu. Ini hadis yang sangat sahih. Ada yang hasan. Yang hasan ni ulama, dia baik tapi ingatan dia kurang. Kadang-kadang dia riwayat dengan maksud, tidak dengan lafaz yang totok. Riwayatnya hasan, ini baik, diterima juga. Dan ada pula yang dhaif, yang lemah. Yang lemah ni umpamanya yang diketahui akhlaknya tak apa molek, boleh jadi betul tetapi dhaif, yang boleh dikuatkan dengan hadis yang lain. Oleh kerana bercampur hadis-hadis ini, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Maka hadis yang dhaif ni diterima kerana didukung oleh hadis-hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Oleh itu maka ia adalah mutawatir, yakni mutawatir pada maknanya, mutawatir dari segi maknanya. Menurut kitab At-Tajul Jami' lil Usul, berhubung dengan hadis yang menyatakan zahirnya Imam Mahdi, telah masyhurlah di kalangan ulama salaf. Ulama generasi awal, tahun 1 sehingga 300 Hijrah. Ini salaf. Tahun 1 hingga 300 Hijrah. Yang disebut khairul quruni qarni, thumma alladhi thumma yali thumma yalunahu. Sebaik-baik abad aku 1 hingga 100 Hijrah. Kemudian selepasnya ini abad yang ke-300. Dan khalaf ni ialah yang kemudian daripada 300 Hijrah sehingga hari ini. Itu khalaf. Bahawa di akhir zaman mestilah zahir seorang lelaki di kalangan keluarga Nabi SAW yang dinamakan Imam Mahdi, digelar Imam Mahdi, imam yang mendapat petunjuk, yang memerintah kerajaan Islam. Dia memerintah negara. Bukan saya tu imam sembahyang saja, memerintah negara dan dipatuhi oleh umat Islam. Orang Islam akan patuh pada dia. Ini kehebatan dia. Ia memerintah dengan adil, pemerintahannya sangat adil, menegakkan agama. Selepas zahir Imam Mahdi, zahirlah Dajjal. Dajjal ialah pemimpin Yahudi yang mencabar Imam Mahdi. Zahir Dajjal yang didukung oleh Zionis, iaitulah Kristian yang menyeleweng. Dan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, turun Nabi Isa untuk menyokong Mahdi dan membunuh Dajjal. Ini akan berlaku. Ini bukan mudah ni. Bukan mudah. Kedua-duanya membantu untuk membunuh Dajjal. Hadis yang menceritakan zahirnya Imam Mahdi itu telah diriwayatkan oleh para ulama yang terpilih radhiyallahu anhum, dan telah mengeluarkannya oleh ulama besar di dalam hadis seperti Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, At-Tabarani, Al-Bazzar, Imam Ahmad, Al-Hakim dan lain-lain radhiyallahu anhum. Ini ulama-ulama yang besar. Dan banyak lagi ulama yang memberi hujah mereka berhubung dengan zahirnya Imam Mahdi.